Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmatnya. Kita masih lagi diberikan kesempatan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan di dunia ini. Syukurnya alhamdulillah. Ahlan apa khabar semua? Apa khabar semua? Kaifalukum? Saya doakan dalam keadaan yang sihat wal afiat insya-Allah. Jadi pada malam ini, pada hari ini, syukur banyak kita dipertemukan secara maya pada pertemuan yang cukup bermakna. Walaupun secara maya namun begitu tetap dirasakan kehangatan ukhuwah dan juga silaturahmi antara kita. Jadi pada pertemuan ini cukup istimewa kerana kita sedang berada di suatu bulan yang sangat bermakna kepada kita, abang-abang kakak sekalian, iaitulah bulan, cuba jawab tengok, pandai, bulan, di bulan Rabiul Awal. Biasa dengar bulan Rabiul Awal ni kisah tentang apa kan? Bila kita dengar tentang apa nama Rabiul Awal, sememangnya bulan yang memberikan penuh ingatan kita kepada siapa? Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita insya-Allah akan berkongsi tentang beberapa perkara yang sangat perlu untuk kita amalkan bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu, abang-abang, kakak-kakak, anak-anak, para pelajar sekalian, marilah sama-sama kita renungkan satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, yang mana Allah telah sebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutus kamu ni siapa? Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Masya Allah, abang kakak, kita sangat beruntung kerana kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup bagi segala nabi. Nah, yang mana Allah telah sebutkan juga dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40, yang mana Allah telah sebutkan, yang bermaksud sebagaimana maksud, Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup segala nabi, penutup para nabi. Nah, khatimul anbiya. Yang mana abang kakak, kita dilahirkan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah utuskan Nabi sebagai pembawa rahmat, penutup segala nabi, dan juga Allah utuskan Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Tak ada satu pun di kalangan kita ini yang mana keciciran daripada menerima risalah yang telah diutuskan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan ataupun menyebarkan agama Islam ini kepada seluruh umat manusia.
Masya Allah. Jadi abang kakak pada hari ini insya-Allah sama-sama kita kongsikan nak cerita bagi 10 amalan harian yang sepatutnya dan semestinya kita amalkan dalam kehidupan kita hari-hari. Sejak kita bangun tidur, sampailah ke kita nak tidur pula ni, masya-Allah. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang boleh kita amalkan berlandaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sebut tentang cinta, kita sebut tentang sayang, kan, apa yang selalu bermain di bibir kita? Siapa yang selalu kita sebutkan? Adakah ayah ibu kita? Adakah adik-beradik kita? Adakah kawan-kawan kita? Yang mana sepatutnya abang kakak kita letakkan kasih cinta kita, sayang kita nombor 1 tak lain tak bukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mana juga dalam masa yang sama kita perlu kasihkan, kita perlu rindui, kita perlu tanamkan dalam diri kita, kita nak ikut, kita nak follow. Kita nak follow baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan seharian kita. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan kongsikan beberapa amalan yang boleh kita amalkan dalam kehidupan untuk kita praktikkan. Kita mula dulu yang pertama. Yang pertama abang kakak boleh kita amalkan sebelum kita nak tidur. Sebelum kita nak tidur ni, apa yang perlu kita lakukan, apa yang Nabi buat, apa yang boleh kita follow, apa yang boleh kita ikut. Yang mana sebelum tidur kita disunatkan untuk tutup pintu. Kita tidur dalam bilik, kita tutup pintu, kita tutup tingkap, jangan biar tingkap terbuka. Kita tutup lampu, kan. Kita berwuduk dulu sebelum kita nak tidur, kan. Sebelum kita nak tutup mata tu, kita muhasabah diri, masya-Allah, kan. Kita teringat hari tu kita buat apa. Mungkin dalam hari itu kita ada buat salah dengan orang. Mungkin dalam hari itu kita melukakan hati kedua orang tua kita, kan. Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin dalam masa yang sama, hari yang sama, kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita bermuhasabah diri, kita ingat pada diri kita, maka kita akan kembali dengan diri kita yang baru pada esok harinya. Itu. Kemudian buat apa lagi? Nabi buat apa lagi? Nabi mengibas tempat tidur Nabi, yang mana dikuatiri jika ada haiwan-haiwan berbisa, jika ada benda-benda yang tajam di atas katil, kan. Jadi kita boleh buat itu. Kibas berapa kali? 3 kali. Dan Nabi buat apa lagi? Nabi baring di sebelah kanan, tidak di lambung kanan. Itu apa yang Nabi buat semasa Nabi nak tidur. Nabi buat apa lagi abang kakak? Nabi baca ayatul kursi. Ayatul kursi tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampailah akhir ayat, yang mana kita pun hafal dah, kan. Kemudian Nabi baca apa? 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca, hembus pada tapak tangan dan usap seluruh anggota badan. Kemudian mungkin kita tidur malam tu, kita terkejut abang kakak, apa kita buat? Bukan mangkit duk melatah. Mangkit melatah pula, kan. Mangkit bangun-bangun terkejut tu, mungkin takut dan gelisah dan sebagainya. Kita disunatkan untuk baca doa juga. Dan boleh kita amalkan doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Biasa dengar? Biasa baca? Biasa nasyid, kan? Biasa dah tu. Jadi boleh kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Boleh. Bila kita dah tidur, masya Allah, bangun pagi esok, apa kita nak buat ni? Ikut Nabi ni, Allah SWT, kan. Bangun dengan penuh semangat, bangun dengan penuh iltizam, bangun dengan penuh orang kata apa, ada tekad azam baru ni. Dan apa yang Nabi buat bila Nabi bangun daripada tidur, Nabi usap wajah Nabi. Sebagaimana satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Rasulullah, seperti mana diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim, Rasulullah bangun tidur kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan
tangannya. Kemudian Nabi bukan usap saja abang kakak. Nabi buat apa? Nabi baca doa. Doa apa? Doa bangun tidur. Biasa baca? Hafal tak? Doa amal tak? Allah selamat. Jom kita sama-sama amal. Doanya macam mana? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikannya, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Doa bila kita bangun tidur. Boleh amal? InsyaAllah. Bila bangun tidur, kita nak ke mana? Takkan nak ke dapur? Ada juga yang ke dapur kan. Tapi biasanya bila kita bangun tidur, kita ke mana? Kita ke bilik air, kita ke tandas kan. Jadi bila kita ke tandas, Nabi juga ajak kepada kita cara nak masuk tandas. Nak masuk tandas, kita masuk dengan kaki kanan, kiri. Masuk dengan kaki kiri. Baca doa masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa tu kita dah padah kan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu daripada godaan syaitan lelaki dan perempuan. Ini Nabi ajak kepada kita. Bila kita baca dapat pahala. Allah lindung kita lagi. Masya Allah. Senang tak senang? Senang. Keluar pula bilik air. Keluar kaki mana? Kiri. Mana ada? Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Juga baca doa ghufranak. Boleh je baca paling simple. Ghufranak, aku mohon ampun padamu ya Allah. Okey. Kemudian bila kita dah siap-siap mandi kan, dah segok-segok dah ni kan, kita nak pakai baju, kita nak pakai seluar, panggil apa? Pakaian lah kan. Nak berpakaian. Bila kita nak berpakaian, juga Nabi ajak bagaimana untuk kita berpakaian ikut Nabi. Nabi buat apa? Nabi ajak kita buat apa? Baca bismillah setiap kali kita nak sarung baju. Kita nak sarung seluar, kita baca bismillah. Kita nak lepaskan baju pun, nak lepaskan seluar pun, kita baca bismillah. Bukan setakat nak makan saja mula dengan bismillah. Setiap benda, walaupun rasa macam simple kan, walaupun rasa macam alah benda kecil je, tapi itu adalah sunnah Nabi. Kita buat, semuanya ada pahala. Tidak, dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Masya Allah. Kan kita nak pakai paling simple, baca doa. Baca doa. Segala puji alhamdulillah yang telah memakaikan kepada aku pakaian ini dan telah memberikan rezeki pakaian ini. Kita minta doa kepada aku tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Allah izinkan kepada kita untuk pakai pakaian pada hari itu kan, insya-Allah. Jadi bila dah segok-segok kan, pakai baju sekolah ni, nak semangat nak ke sekolah ni, kan, Masya Allah, kita nak keluar pada rumah. Juga Nabi ajak cara kita keluar daripada rumah. Bila kita keluar daripada rumah, kita disunatkan membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Kita minta Allah lindung diri kita. Kita minta Allah berikan rahmat sepanjang perjalanan keluar kita daripada rumah. Sama ada kita nak ke sekolah, sama ada kita nak ke tempat mengaji, sama ada kita nak ke mana-mana, nak pergi main ke kan. Minta doa agar Allah berikan perlindungan kepada kita. Tawakal kepada Allah, serah kepada Allah segala urusan kita. Kemudian apa yang kita nak buat, apa yang perlu kita buat juga abang kakak, apabila kita nak keluar pada rumah ni, keluar rumah, keluar kaki kanan, masuk dalam rumah pun masuk kaki kanan. Kan, insya-Allah segala kita buat mula dengan belah kanan ni, insya-Allah kita ikut hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca bismillah, keluar bismillah, langkah kaki pakai kasut bismillah. Kan, jalan masuk kereta bismillah. Kan, kalau kita driver pula kan, tapi abang-abang kakak pelajar ni takkan nak bawa kereta sendiri kan, mungkin naik gerek. Naik gerek nak ke sekolah ke, nak pergi mana, nak pergi kedai ke, mak suruh beli gula garam kan, beli kopi ke apa ke, kita naik gerek mula nak kayuh tu baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim,
dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pasal apa menyanyi? Kan duk ingat lagu tu, segala puji, ingat tu kan. Okey. Kemudian bila kita nak keluar pada rumah, ada mak ayah kita di rumah tu, apa kita buat? Buat tak tahu? Jangan kan, kita bagi salam dekat depa kan. Masya-Allah. Nak keluar pada rumah, kita naik gerak ni, nak kayuh ni, tengok mak ayah kita di belakang, kita bagi salam. Mak, cik pi dulu. Ayah, cik pi dulu no. Bagi salam. Assalamualaikum. Bye bye. Mak ayah kita pun bye bye, bawa gerak elok-elok kan, naik gerak elok-elok. Balik sekejap jangan duk melewat mata. Mak ayah kita duk pesan kat kita kan. Okey. Jadi kita sentiasa baca doa. Okey. Bila kita nak keluar, kita juga disunahkan untuk beradab dengan cara apabila kita nak memakai kasut. Ni nak cerita juga ni pasal pakai kasut kan, pakai slipper ke, pakai sandal ke, ikutlah apa pun. Kerana ini juga walaupun nampak simple berbangga kau, tapi dia juga adalah salah satu sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi ajak kita bila kita nak sarung kaki ke dalam kasut, kita perlu untuk mulakan dengan kaki kanan. Bila nak buang, mula kaki kiri. Ini adalah daripada satu hadis Nabi SAW, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata apa? Jika kalian memakai sandal ataupun slipper, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai kedua-duanya, dan tidak memakai keduanya sama sekali. Nabi kata apa? Kalau nak pakai dua-dua belah, kanan dan kiri. Jangan pakai sebelah kanan ada pakai, belah kiri tak pakai. Duk pisi mat arah, sebelah pakai, sebelah tak pakai. Orang tengok pelik. Ini juga Nabi pesan. Kalau tak mau pakai, jangan pakai kedua-dua. Gitu cerita dia. Okey. Ini adalah hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, ikut Nabi dalam makan dan minum. Sebut makan dan minum ni semua orangnya belaka. Sekejap nak makan apa ni? Mak ayah dah masak apa ni? Ataupun sekejap mak ayah ajak keluar makan ke? Dia dah sonok dah. Jadi nak makan dan minum selalu dah kita buat, tahu dah kan. Jadi kita disunahkan untuk baca doa sebelum mula makan. Kita baca doa kan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Selalu dah kita dah baca. Mula boleh bercakap tu, mak kita duk ajak dah, ayah kita duk ajak dah kan. Doa makan sampai ke nak tidur pun terbaca doa makan. Dia duduk besok kan doa makan tu kan. Jadi tak ada masalah lah. Bila doa makan, apabila kita nak mulakan makan, kita baca doa makan. Dan apabila kita makan, abang kakak sebut pilah Nabi SAW ajarkan kita untuk kita makan menggunakan tangan kanan. Jangan kita guna tangan kiri. Kalau ada yang makan guna tangan kiri, boleh ubah. Kerana sunnah Nabi makan tangan kanan. Kemudian Nabi juga larang kita untuk meniup makanan yang panas. Makanan yang panas ataupun apa-apa jua lah. Kita duduk tiup kan ayak panas, teh panas tu kan, kita duduk tiup kan. Bukan main lagi, siap bunyi siul pula. Tak boleh, tak beradab dengan makanan. Tak boleh, sebab dia akan keluar daripada mulut kita ni apa? Air uap tu. Air uap tu yang tak nak bersih tu kan, masuk pula dalam minuman, bekas makanan kita kan. Itu hikmah dia, masya-Allah kan. Jadi jangan kita tiup walaupun ada dalam kamus hidup kita, walaupun lautan api sanggup kurenangi, tapi kalau air teh panas pun tiup tak ada jadi apalah. Cerita dia saja. Okey. Kemudian jangan duk mencela makanan tak sedap. Jangan kata tak sedap dekat makanan tu. Kalau orang masak, jangan duk pergi komen pula, senyap saja. Nabi juga ada yang Nabi tak suka makan kan, para sahabat hidang, tapi Nabi tak cela pun makanan tu. Nabi tak kata pun, awak yang amai hantar makanan kat aku ni, aku tak suka makanan ni, tak tahu ke? Tak duk pun. Nabi tak ajak kita untuk melakukan seperti itu.
Kan, tapi Nabi diam saja. Maka tahulah para sahabat bahawa Nabi tak berapa gemar akan makanan itu. Kalau tak suka, jangan sebut, jangan duk celah, jangan duk kata kat dia, jangan duk kata makan apa ni masin, ni apa ni bubuh gula sampai tak sangga ni, nak bagi orang kencing manis ke apa. Jangan jangan duk celah makanan, jangan membazir. Innal mubazirina kanu ikhwanash syayatin. Nak Allah sebut siapa yang membazir itu saudara kepada syaitan. Jangan membazir. Ambil makanan yang berkadaran sesuai untuk kita habiskan, kemudian duduk dengan sopan. Jangan duduk makan sambil berjalan, jangan duduk makan sambil berlari, jangan makan sambil tidur. Kan, duduk bersila kalau duduk bawah. Kalau duduk atas meja, duduk atas meja. Duduk atas kerusi, duduk atas kerusi duduk elok. Jangan duduk atas kerusi pun duduk bertenggek. Contoh kan. Okey. Jadi yang seterusnya, dalam menempuh hidup kita sehari-hari ikut sunnah Nabi, iaitulah ucapkan salam dan kita saling bersalaman, kan. Walaupun dalam keadaan sekarang ni kita tak ada nak salam, ada cara dia. Letakkan tangan di dada. Gitu contohnya. Jumpa dengan saudara kita, maka kita disunatkan untuk ucapkan salam. Assalamualaikum. Nabi ajak kepada kita ada beberapa cara untuk kita ucapkan salam. Yang pertama, Assalamualaikum. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Kalau kita boleh sebut sampai habis, habislah. Kalau tak boleh sebut sampai habis, kita Assalamualaikum, sudah selesai. Dapat pahala tak? Dapat. Bagi salam tu wajib tak? Tak, sunat. Yang jawab wajib jawab. Okey, dapat, cantik. Okey, kemudian ini adalah sunnah Nabi, masya-Allah, yang kadang kita sukar nak buat babang kakak. Apa dia? Senyum. Senyumlah. Senyum adalah sedekah. Senyum tanda mesra, senyum tanda sayang. Senyumlah sedekah yang paling mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Dan Nabi SAW adalah insan yang paling pemurah dalam senyuman. Masya Allah, sehingga kan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu, beliau berkata apa? Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum melainkan daripada Rasulullah SAW. Sahabat Nabi, Masya Allah, tengok Nabi, walaupun sahabat Nabi rasa macam gusar, gundah gulana, tengok wajah Nabi yang ceria, tengok wajah Nabi yang senyum, hati kembali tenang. Allah, begitulah kita bangga agak. Senyum walaupun dalam keadaan susah dan sukar, cuba ukirkan senyuman, insya-Allah Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Okey. Dan yang terakhir sunnah Nabi SAW yang semestinya sepatutnya untuk kita lakukan ialah zikir. Ialah apa? Zikir. Zikirnya macam mana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Biasa dah kita dah baca. Kerana apa? Ini adalah satu ucapan yang tak pernah lekang dari bibir Rasulullah SAW, iaitu dengan memuji nama-nama Allah yang indah tak kira masa. Masya Allah. Sebab tu abang kakak, bila kita mungkin kita rasa tak tenang hidup kita kan, cara dia macam mana? Jangan pergi duduk tepi pantai, duduk main gitar di tepi pantai yang indah. Jangan. Bukan janganlah, tak. Maknanya ada cara yang lebih baik kita buat apa? Ingat kepada Allah, yang mana Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah maka hati akan menjadi tenteram ataupun tenang. Ini adalah perkara yang boleh kita buat, yang boleh kita katakan senang untuk kita lakukan. Senang tak senang? Senang. Kita pun kadang kita tak tahu kata benda tu adalah perkara sunnah. Kita nak buat kan, Masya Allah. Sebab tu sekarang kita dah tahu, sekarang kita amalkan dalam kehidupan kita, insya Allah. Jadi Ustaz doakan kepada para pelajar sekalian semua yang menonton pada hari ini
beroleh kebaikan dan manfaat kita bersama, dan moga-moga dengan amalan kita berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga kelak. Kita akan mendapat syafaat baginda Nabi, dan insya-Allah kehidupan kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Sebelum tamat, jom kita sama-sama untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekadar ini pertemuan kita secara maya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Minta ampun kekurangan kesilapan. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.